Sebenarnya dia bermula dengan sakit gastrik ataupun ulcer perut ataupun mungkin salah makan cerit-berit. Lepas tu perut jadi rosak. Bila perut jadi rosak, perut ni sebenarnya fitrah dia mengeluarkan asid. Jadi bila perut rosak, asid perut jadi kurang. Bila asid perut jadi kurang, kuman dalam perut membiak dengan banyaknya dan menghasilkan gas. Bila hasilkan gas, pressure dalam perut meningkat. Intragastric pressure meningkat dan mengakibatkan injap les jadi lemah. Bila injap les lemah, terjadilah reflux. Reflux asid ni daripada perut, asid akan naik ke esophagus dan merosakkan esophagus, merosakkan kerompong. Pada masa yang sama, dia merosakkan injap dan dia merosakkan atas daripada injap tu, iaitu esophagus. Boleh jadi tebal dan keras, jadilah Barrett's esophagus. Esophagus juga boleh jadi lemah lama-lama sebab radang dia diganti oleh tisu parut menyebabkan dinding jadi lemah dan jadi uluran. Kita panggil hiatal hernia. Dan keradangan dan kerosakan berterusan juga boleh merosakkan DNA sel-sel kawasan esophagus tu menyebabkan esophageal carcinoma ataupun kanser esophagus. Okey, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian oleh rakan-rakan kita di TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu sakit perut jangan ambil mudah. Betul tu, Yana. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita di TikTok yang sudi untuk berkongsi pelbagai info untuk kita kongsikan kepada para penonton. Dan pastinya untuk kita berbicara dengan lebih lanjut mengenai sakit perut ini, kami bawakan ke studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu Dr. Hamizah Razlan selaku pakar gastroenterologis Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Betul ya, Doktor? Betul. Sihat, Doktor? Sihat. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah saya praktis ni tadi 3-4 kali. Dan juga di sebelahnya, Yana. Ya, kita bersama dengan Puan Nur Hashimah Abdul Razak yang merupakan pesakit gastrik. Masih lagi menghirapi gastrik? Masih lagi. Masih lagi. Baru on treatment. Oh, okey, baik. Saya kira sebagai mukadimah, permulaan dia, mungkin doktor boleh kongsikan terlebih dahulu. Kadang-kadang bila kita cakap pasal sakit perut ataupun sakit kepala, ini macam perkara sakit yang biasa kan, common. Tetapi apa sebenarnya yang membuatkan sakit itu bukan penyakit ataupun sakit perut yang kebiasaannya? Mungkin doktor boleh mulakan dengan itu. Okay. Ramai orang mengalami sakit perut dari masa ke semasa. So sakit perut tu ada banyak sebabnya. Jadi antara yang sering yang berlaku ataupun seseorang itu mengalami ialah sakit perut biasa yang kita panggil gastrik, ataupun penyakit angin yang banyak banyakkan Malaysians call it lah panggil. So sakit perut ada banyak sebab lain yang kita kena beritahu penonton lah. Maksudnya kalau kita mengalami sakit perut, kita kena juga kita kena berfikir dengan penyakit lain seperti kadang-kadang mungkin keracunan makanan. Kadang-kadang serangan sakit perut tu mungkin disebabkan oleh batu hempedu ataupun batu di bahagian buah pinggang. Kadang-kadang sakit perut tu appendix ataupun daripada bahagian usus. So ada banyak sebab sakit perut. Jadi daripada perut ada banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berkemungkinan berlaku. Betul. Jadi sakit perut tu secara umum dia orang kata sakit perut. Tapi sakit perut tu ada bahagian atas, ada bahagian bawah, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita kena actually jumpa pesakit and then periksa pesakit tu dengan lebih lanjut sebelum kita boleh beritahu mereka apa sebab penyakit sakit perut tu. Okey, bermaksud lokasi kita sakit perut itu menjurus kepada sesuatu penyakit. Okey, baik, kita akan kupas perkara itu, tapi sebelum itu saya nak tanya kepada Puan Hashimah. Sebelum dikesan sakit gastrik ini, apa agaknya simptom ataupun kesakitan yang Puan rasai di bahagian perut tu? Okey, simptom yang obvious biasa angin. So bila perut berangin, kadang-kadang rasa macam nak muntah. Tapi tak muntah, macam tu. Kadang asid, kita rasa macam asid reflux naik dekat kita punya esophagus kan gitu. So itulah simptom-simptom dia. Kerap berlaku lah maksudnya. Kerap berlaku. Berapa lama tu? Sebenarnya dah setahun saya kena, tapi on and off. Dia tak kerap lah maksudnya. On and off. Tapi mula-mula tahu yang itu adalah gastrik setelah berapa lama? Setahun. Oh, lepas tahun tahu itu gastrik. Lama. Sebab kita macam bila bekerja, kita ambil mudah lah benda tu. Itu yang sesuai dengan topik itu kan. Ambil mudah, betul tak? Kita ambil mudah, kita pakai minyak angin. Maknanya pain tolerance Puan Hashimah ni kan, Syirah, memang tinggi betul lah. Dia dah sakit setahun tu. Baru lama dia tahan, lama bertahan. Baru dia tahu sebab dia dia on and off. Okey, baik, so on and off. Okey. Fokus daripada apa yang Puan Hashimah ni cakap tadi kan, doktor. Mungkin doktor boleh perincikan juga. Terutamanya bagi gastrik.
apa sebenarnya yang menyebabkan gastrik dan berapa lama sebenarnya tempoh yang kalau kita rasa sakit tu bolehlah kita pergi jumpa doktor? Penyakit gastrik itu istilah yang kita kata sesuatu yang actually lapisan perut kita jadi radang. Okey. Ini disebabkan oleh penghasilan asid yang berlebihan. Jadi yang simptom-simptom yang Shimah dah terangkan tu, kebanyakan pasien akan mengalami simptom-simptom seperti apa yang Shimah kata, angin. Kebanyakannya angin. Ada yang mengadu pedih ke ulu hati. Ada yang mengadu kembung, senak. Ada yang mual, ada yang sampai muntah-muntah. Tetapi simptom gastrik ni ada kebanyakan pasien adalah seperti Puan Cik Iman ni, dia akan on and off. Jadi kekerapan sakit ni ada orang dalam seminggu beberapa kali. Ada orang dalam sebulan beberapa kali. Jadi benda ni boleh berlanjutan. And then kalau berlanjutan, kebanyakan pasien teka benda ni likely lah macam tak bahaya. Jadi sampai setahun. Lama sangat tu. Jadi selalunya pesakit akan cuba macam-macam lah. Kadang-kadang yang boleh kata rawatan sendiri, dan tak baik-baik. Lama-lama kalau ada semakin teruk, selalunya saya jumpa pesakit kalau benda ni berulang-ulang ataupun dia dah semakin teruk. Jadi sampai masa yang dia mengganggu pekerjaan dia orang ataupun mengganggu dia orang punya lifestyle. Jadi tak boleh tidur, tak boleh makan dah. Lepas tu and then when kerja dia orang pun dah terjejas, dan masa itulah dia akan datang cari doktor. Doktor, maaf kalau saya mencela, apa biasanya rawatan ataupun kata orang pemeriksaan yang akan dilakukan ya kalau simptom-simptom begini dah berulang kali? Okey, kita akan nasihatkan pesakit. Of course, kita akan berjumpa pasien. Kita akan buat pemeriksaan. Lepas tu kita akan cadangkanlah siasatan lanjutan. Siasatan lanjutan yang kita boleh cadangkan adalah seperti kadang-kadang pasien yang tidak mau siasatan yang terlalu mendalam. Kita buat simple macam ultrasound. Ultrasound. Okay. Tetapi untuk simptom gastrik, lebih baik kita akan nasihatkan pesakit untuk membuat endoskopi, iaitu kamera untuk masuk dalam perut dan tengok dalam. Sebab yang seperti yang saya cakap tadi is keradangan perut. Jadi keradangan perut kita buat skop, kita akan nampak berapa serius benda ni. Kalau benda ni dah semakin serius, pasien mungkin akan mengalami ulcer perut. Itu luka dalam perut. Itu lebih serius lah. Jadi untuk mendapatkan kepastian tu, kita kena buat endoskopi. Jadi selalunya pesakit macam tahap Puan Shimah sudah setahun the on and off sakit, mereka selalunya datang and most of the patient ni akan dinasihatkan untuk membuat endoskopi. And which Puan Shimah dah Puan Shimah ya. Okey, baik. Banyak sebenarnya yang kita dah dengar daripada doktor dan juga Puan Shimah, tapi ada juga soalan oleh rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik ni khas untuk tetamu kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Hai doktor, saya ada satu soalan. Okey, bila kita cerit berit, berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk contohnya makan ubat sendiri dekat rumah sebelum pergi ke klinik ataupun hospital? Doktor, saya nak tanya, betul ke sakit perut ni boleh membuat penyakit yang berbahaya? Hai, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, saya selalu dengar kalau kata air TO pekat tu betul ke boleh melegakan sakit perut? Itu adalah mitos ke macam mana doktor? Itu antara soalan-soalan dari penonton kita. Kalau kita boleh ajukan tadi antara soalan-soalannya, kita ada 3 soalan. Saya ulang soalan yang pertama tadi, doktor. Katanya jika mengalami sakit perut selain daripada cerit berit, berapa lama perlu ke hospital selain daripada makan ubat tahan sakit, doktor? Seseorang tu yang mengalami cerit berit, so time dia depends. Kadang-kadang dalam 1 jam ada orang pergi toilet 5-6 kali, ada yang pergi sekali. Jadi kalau dalam beberapa jam, pesakit tu dah banyak berulang kerap pergi ke tandas. Jadi yang penting, yang bahaya pasal cerit berit, kita kehilangan air. Kita boleh dapat, kita panggil dehydration. Jadi yang penting pasal ni ialah kalau kita nak nasihatkan penonton, kalau cerit berit tu tidak baik-baik ataupun semakin teruk dalam beberapa jam,
ataupun kadang-kadang dia sehari dah tak baik-baik, terus dapatkan rawatan doktor. Sebab yang bahayanya ialah kehilangan air itu, dehydration. Sebab kalau dehydration teruk, pesakit mungkin mengalami tekanan darah mereka boleh turun. Jadi setakat dia orang boleh tahan, selalunya dia akan minum banyak air. Minum air garam. Itu yang senang. Tapi kalau dia orang tak baik-baik, terus pergi doktor untuk dapatkan ubat untuk menahan proses untuk stop berak-berak ni. Okey, baik. Soalan kedua lah, saya terus ke soalan kedua. Betul ke sakit perut ni doktor boleh membawa kepada penyakit yang berbahaya? Mungkin kanser ke dan sebagainya? Mungkin ini tanda-tanda awal kepada penyakit ini? Yes, jawapannya yes. Sebab kadang-kadang sakit perut tu kita tak boleh ambil mudah something lightly lah. Kalau kadang sakit perut tu on and off, tetapi kita kena was-was dengan simptom-simptom yang bahaya. Okey, seperti for example, patient dah mengadu tidak ada selera makan. And then ini membawa kepada berat badan dia menurun. And then ini bukan intentional kita nak turunkan berat badan. Berat badan ini turun secara tidak dijangka. Sakit perut yang berpanjangan, tidak baik-baik. Jadi simptom-simptom ini boleh menunjukkan benda lain yang bahaya. Jadi kita kena yang kita risaukan ni adalah penyakit kanser ke apa-apa. Selalunya orang akan risau pasal tu. Jadi kalau simptom-simptom seperti ini tidak baik-baik, kita terus perlu mendapatkan rawatan susulan, penyiasatan dan rawatan susulan. Betul. Dan ini yang kita nak tegaskan juga kan doktor. Sebab kadang-kadang bila kita rasa sakit kita boleh tahan, kita cuba tahan tanpa kita sedar benda tu dah melarat dan paling teruk berkemungkinan untuk menjadi kanser. Ni yang kita nak elakkan kalau boleh. Betul. Simptom-simptom yang pasal berkenaan dengan ulcer perut pula, kadang-kadang kalau pasien tu dah mula buang air besar dan darah ataupun muntah-muntah sampai muntah darah. And then ataupun kadang-kadang pasien tu dah pergi klinik dan ambil darah dan didapati dia orang kekurangan hemoglobin ataupun kita panggil anemia. Ini dah menunjukkan penyakit yang lebih serius lah. Yang di tanda-tanda kalau seseorang tu mendapat, memang terus dia kena pergi hospital lah untuk dapat rawatan lanjutan. Jangan tunggu sampai setahun. Dapatkan rawatan segera. Kesian Shima. Shima tembak je hari ni. Tak ada lagu Raja Shima. Okey, mungkin Shima boleh kongsikan juga kan, sepanjang tempoh setahun menunggu dan menahan kesakitan tu kan, apa antara episod-episod yang paling tak boleh dilupakan menanggung sakit tu? Mostly semasa kerja lah. Sebab saya habiskan masa tu dekat tempat kerja kan. So bila kita nak berinteraksi dengan orang, tiba-tiba rasa sakit perut, tak selesa. Terus mood kita pun jadi mood ke laut. Mood ke laut terus. Ke laut dah. So swing. So macam tak boleh jadi ni, kena jumpa doktor ni. Macam itulah. Pernah tak sampai berguling-guling rasa sakit gastrik tu? Tak boleh bangun bila bercampur dengan kalau kita tengah head kan, datang head. Ya Allah, segegut. Ya, betul. Tapi betul, saya pernah rasa juga sakit gastrik yang tahap berguling-guling, muntah-muntah, pernah. Dan saya juga pernah apa tahu doktor, waktu saya mengandung, second trimester, saya kena appendix. Dan sakit perut tu memang spesifik dekat bahagian bawah kanan perut tu. Jadi, waktu saya mengandung tu, bila saya share dengan masyarakat di social media tentang sakit perut yang spesifik berada di bawah tu, khususnya bagi wanita-wanita yang mengandung, ramai lebih cakna dan ramai yang macam, oh ini sebenarnya appendix ke? Dan selamat ke untuk buat operation waktu sedang mengandung dan sebagainya. Mungkin waktu itu saya lakilah bertuah sikit sebab belum ruptured. Appendix tu belum pecah, meletus ya. Jadi mungkin itu untuk saya. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pula tentang appendix, khususnya bagi mereka yang sedang mengandung. So penyakit appendix tu boleh berlaku kepada sesiapa. Umur pun tak kira. Daripada budak-budak sampai umur tua. Jadi appendix tu selalu berlaku tiba-tiba. Jadi sakit dia like what dah dijelaskan sebelah bawah kanan. Tetapi kadang-kadang mulanya daripada tengah. Penyakit appendix kadang-kadang mula daripada tengah ataupun dekat bahagian atas perut. Lama-lama dia akan pergi ke tempat kanan bawah. Jadi kita selalunya kena periksa patient, and then kalau dapat yang sakit tu yang tekan sebelah kanan bawah yang paling sakit, kita suspect appendix lah. And then sakit appendix selalunya akan semakin teruk dalam beberapa jam. Selalunya dia jarang dia hilang. Selalunya penyakit sakit tu macam puan mengalami lah, dia semakin teruk. And then after that sampai berguling-guling. Ada yang simptom-simptom lain seperti demam, loya, muntah, ada yang cirit-berit juga. Saya nak berguling tak sempat sebab nak bergerak pun tak boleh sebab dia punyalah sakit sangat-sangat. Memang sakit betul. Ya, mungkin sebab saya punya pain threshold tu rendah. Alhamdulillah sekarang kan.
Puan masa tu dah masa mengandung. Jadi lagilah kadang-kadang tapi penyakit appendix tu memang terpaksa dibedah. It's emergency lah. Kita kena buang appendix tu sebelum dia pecah. Itu je satu cara jalannya. Okey, baik. Tadi Yana, kita dah dengar penonton-penonton kita di luar sana punya soalan. Kita nak raikan juga soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook daripada Alia Maisara. Assalamualaikum WHI. Waalaikumsalam. Sakit perut senggugut lagi sakit katanya. Hanya wanita aja yang tahu sakitnya. Pernah juga saya terpaksa ambil painkiller untuk tahan sakit. Saya nak tanya apa kesannya dan macam mana rawatannya untuk redakan rasa sakit tanpa mengambil ubat tahan sakit. Kadang-kadang sakitnya ambil masa 2 atau 3 hari. Adakah ini betul kita sakit perut senggugut tetapi sakit yang terlalu sangat ni kadang-kadang boleh menjurus kepada mungkin fibroid, mungkin ada cyst dan sebagainya, doktor? Ya, betul. Kalau seseorang tu mengalami senggugut yang kuat, yang mengambil ubat tahan sakit ini kita panggil untuk sementara je. Temporary je untuk relieve the pain. Jadi selalunya sakit senggugut ni sepatutnya tak lebih daripada sehari 2 selalunya. Tetapi kalau sakit senggugut ni lama dan terlalu teruk, lebih baik kalau pesakit tu pergi terus jumpa pakar puan untuk buat scan lanjutan. Seperti yang dimention, mungkin ada terdapat fibroid ke ataupun cyst yang menyebabkan senggugut ni kuat. And then ini boleh dirawati dengan, tapi bahagian sakit puan lah. Jadi ditujukan ke pakar gynae atau untuk rawatan susulan. Jadi rawatan untuk tahan sakit ni untuk sementara saja. Dan tidak digalakkan long term sebab sakit ubat-ubat painkiller boleh menyebabkan sakit gastrik semakin teruk. Ini yang ramai tak tahu ya. Yes, so kita kena nasihatkan. Yes. So ada jenis painkiller, tapi painkiller yang ada yang tertentu tu yang kalau diamalkan secara berterusan boleh menyebabkan salah sebab yang kita boleh menyebabkan asid perut teruk dan gastrik boleh semakin teruk. Baik, dan sebelum kita ke Shima kan, doktor, berkaitan dengan tu kan, orang kata kan sebelum kahwin tu memang rasa sakit perut yang sangat-sangat kalau senggugut tu kan. Lepas kahwin hilang. Betul ke, doktor? Macam tak hilang je saya ni. Tak hilang Saya hilang tau. Saya tak hilang. Sebelum kahwin memang teruk sangat sakit genggut saya. Masih berguling-guling. Maknanya subjektif lah benda tu. Ikut individu lah tu. Okey, macam Puan Shima sendiri dulu. Kalau boleh saya tanya, kata orang sejak bila ataupun bila terpanggil untuk pergi ke doktor? Adakah rakan-rakan sekeliling ada bagi nasihat juga ataupun macam mana? Sebenarnya dalam sebulan 2 minggu lepas macam tu, dia punya pain tu makin kita dah tak boleh nak tolerate tak boleh nak tolerate. So saya decide pergi jumpa yang paling dekat dengan rumah saya, KP Jamal Puteri, jumpa Dr. Haniza. Dekat je tau. Sebelum rumah je, tapi setahun ambil masa. Okey, tapi itulah macam doktor cakap tadi, bila dah tak tahan sangat dan barulah kita pergi jumpa doktor. Dan sekarang ni mungkin Shima boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara rawatan yang Shima sedang jalani sekarang, ambil ubat ke ataupun ada pantang makan ke ataupun makan on time ke ataupun macam mana? Okey, sekarang selepas saya jumpa doktor, saya dinasihatkan untuk betul makan on time, kurangkan ambil minyak angin tu lah. So doktor dah bagi saya ubat. Ubat tu memang kena makan regularly as doktor order. Dan juga healthy lifestyle. Jangan makan ramen, jangan makan tom yum, kurangkan. Kurangkan. Lagi-lagi kita kan suka makan tom yum, ramen suka sangat. Kena kurangkan. Pedas masam pula tu. Pedas dan masam. Tapi sedikit doktor, ada kaitan ke makan makanan pedas ni dengan gastrik dan sebagainya? Betul, ada. Ada. Makanan yang sedap tom yum tu yang paling teruk sebab dia masam dan pedas. Tapi tu yang sedap betul. Sedap. Betul. Tapi tu yang paling tak selesa lah kalau kita untuk sakit gastrik lah. Okey, baik doktor, kita dah sampai di kita punya penghujung perbincangan. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ataupun nasihat daripada doktor untuk mereka di luar sana tentang sakit perut ni. Sakit perut ni kita jangan ambil mudah kalau boleh. Sakit perut tu ada banyak sebabnya. Mungkin sakit perut ni mungkin gastrik biasa, tetapi yang kita dah bincangkan kadang-kadang sakit perut ni ada lebih serius lagi. Jadi kalau boleh, kalau simptom-simptom ni tidak baik-baik, teruslah pergi jumpa doktor dengan segera dan dapatkan rawatan selanjutnya. Jumpa doktor tu satu hal, tapi jumpa doktor dengan segera tu itu yang kena tekankan dekat situ Shima ya. Tak ada lagu raw je. Okey, baik, sebelum kita nak ucapkan terima kasih
kepada Shimar dan juga doktor. Kita nak baca juga salah satu komen oleh rakan kita di Facebook, iaitu Iman Hafiz. Dia kata pernah juga 10 hari sakit perut. Ubat-ubat sendiri je. Tapi bila dah tak tahan, pergi ke klinik juga. Sakit terambat sakit. Tahu-tahu batu karang dihempedu. Ini yang kita tak nak berlaku. Jadi kepada anda semua diharapkan lebih cakna selepas ini dengan keadaan perut anda. Dan juga kalau ada anak-anak kita ke mengadu sakit perut ke, jangan ambil ringan perkara ini. Sebab kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam tubuh badan kita. Betul tu Yana. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Harapkan semua penonton di luar dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan untuk hari ini. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, kembalinya sekejap saja lagi. Yana ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Terima kasih Dr. Hamiza. Terima kasih.